Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua pengusaha cendawan seluruh Malaysia. Hai, apa kabar? Lama abang tak bersiaran. Aduh, sejak PKPB ni PKPB pula. Aduh, tak adalah kata kita tak ada je. Tapi kalut sikit dengan satu kita venture into new business pula. So kalut sikit. Mesin cendawan macam biasa, kita jalan macam biasa. Ada mari bapak PKP pun kita jalan. Macam last week pun kita dah hantar mesin dekat Melaka, dekat Kuala Selangor minggu lepas. So minggu ni hari Khamis lagi sampai lagi mesin. Kita hantar juga yang minggu ni ke utara, ke Alustar, ke geng-geng utara. Siapa 2-3 orang utara, habis pun lupa. Nanti hari Khamis sampai, kita terus akan arrange untuk delivery. Cukup pasal tu. Hari ni Abu nak cerita pasal kebetulan satu orang kawan Abu datang hari tu. Nama dia Encik Zam. Encik Zam datang. Dia tanya, dia baru nak start bisnes cendawan. So Tontang dia dah ada tempat, dia semua dah ready. Tapi bila dia cerita pasal layout tempat rumah cendawan dia tu, Abang perasan ada dia tak faham lagi istilah black area dengan white area. Dia dah pergi kursus, tapi tempat yang dia pergi kursus tu dia tak collaborate dengan Abang dia tak collaborate dengan Abang, so dia tak diberitahu pasal black area, white area. So siapa yang join Abang sekarang ni, yang duduk live dengan Abang sekarang ni, berapa orang ni, siapa duduk live dengan Abang sekarang, cek komen. Tahu ke tak pasal white area and black area dalam perusahaan cendawan? Cek komen. Tahu ke tak? Siapa ni yang ada dengan Abang sekarang ni? Siapa ni? Ada siapa ni? Apa nama? Allahu Akbar. Sorry Abang lupa nama. Cek komen. Ada tahu tak apa itu black area and white area dalam perusahaan cendawan? Mana? Abang tak nampak komen korang. Macam mana saya tengok komen ni? Mana komen? Tahu nampak like love je ni. Okey, tak apa. Abang tak tahu nak buat macam mana, nak tengok. Tak apa, nanti tim Abang akan setting balik benda ni. Okey, kita continue. So basically layout untuk bila kita nak buat perusahaan cendawan ni, layout dia kita kena tahu, kita kena faham. Kita ada black area, kita ada white area. Kita nak separatekan black area dengan white area ni. Separation dia mesti clear, mesti tutup, mesti kalau boleh tak ada masuk udara, tak ada udara daripada black area masuk ke white area. Tak boleh masuk. Apa dia tu komen tadi? Aku tak nampak komen lah, sorry. So siapa yang ada komen apa semua tu, Abu akan reply lepas ni boleh? Abu akan reply selepas. Pasal makin gelap ni muka Abu tak handsome lah. Okey, apa layout, apa tempat di bahagian black area? Abu cerang kat sini kita ada dua, satu black area, satu white area. So black area ni dia consist of satu, nombor satu sekali ialah tempat store habuk kayu. Nombor dua, tempat pemprosesan. Kalau tiga, ada store pun, store barangan pun, black area, store raw material pun ni. Dan apa lagi dekat black area? Habuk kayu, tempat pemprosesan, tempat apa ni last sekali, black area ni, last sekali di hujung black area kita ada steamer. Nombor 4 steamer. Nampak tak? Last kali steamer. Ni ada last black area. Kalau steamer tu, kalau katakan ni bahagian black area, steamer tu, katakan kita tengok daripada atas, steamer tu
Bukaan steamer tu kena menghala ke wide area. Katakan ni pintu steamer, dibuka, ni body steamer. Pintu tu buka menghala ke wide area supaya bila you guys buka pintu ni, dia tak ada contamination. Kenapa kita asingkan black area, white area ni? Sebabnya black area ni kita belum sterilize lagi. Nak ceritanya, bila kita nak buat cendawan ni, black area ni area yang di mana habuk tu belum disterilize lagi, belum dikukus lagi. Bag tu masih dalam keadaan yang kalau kita kotor lah, ada macam-macam lagi. Dia ada kabut kan, ada fungus-fungus lain, kulat-kulat lain. So kenapa kita nak kukus? Kita nak matikan semua kulat-kulat yang jahat ni. Kita nak tinggal bakteria-bakteria baik saja dalam tu. So kita kukus. Tapi selepas kukus, bag ni semua dah cuci. Bukan suci dah, maksudnya dah cuci. Dah tak ada contamination. Bag ni. That's why kita kukus. Bag ni dah ready untuk kita masukkan benih tiram kelabu ke, benih kukur ke, benih black jelly ke, benih tu kita dah ready nak masuk. So that's why kita kukus. Kita matikan semua kuman dulu. Just imagine kalau steamer ni berada di atas. Susunan dia, store, tempat pemprosesan, store material semua ni berada di atas. So that means you buat proses ini, tapi bila buka steamer, katakan steamer duduk atas ni lah. Steamer duduk atas ni. Steamer menghala ke sini katakan. Ni store habuk kayu. Ni steamer duduk sini contohnya. You buka pintu gini. You buka pintu sini. So habuk kayu ke terbang masuk balik. Yang kotor-kotor yang tak disterilize lagi tu akan terbang masuk semua ke dalam steamer. So meaningless lah. Kita rugilah kita kukus. Dah habis 1 tong gas, 2 tong gas kukus. Tapi lokasinya berada di tempat yang salah. So kita nak di black area, susun atur dia, mula-mula sekali masuk pagar kita tu adalah stor habuk kayu. Lepas stor habuk kayu tu, sebelah dianya kita nak bahagian tempat pemprosesan. Ni stor kayu. Ni tempat pemprosesan. Kalau ada stor kalau ada stor barang-barang mentah pun, ni stor bahan-bahan mentah dia. Dan last sekali, kita nak tempat untuk kukus. Ni pintu dia. Ni tempat kukus itu. Pintu dia pun buka menghala sini. Ni flow dia. Kita nak gitu. Supaya habuk ni kan kotor lagi. So tak masuk. Masuk je wide area. So apa pula tempat-tempat di wide area pula? Wide area ni, kita ada tempat satu suntik benih. Daripada kukus ni masuk ke suntik benih. Lepas suntik benih, kita ada tempat peram dan kita ada tempat fruiting. Tempat kutip hasil. Ni semua wide area. Ni suntik benih. Sini peram. Sini hasil. Kita nak gini. Flow dia. Flow ni kalau siapa yang kalau pergi kursus pemakanan, biasa dia akan ajar. Flow ni dia kena satu line lurus, ataupun dia boleh bentuk U, ataupun dia boleh bentuk Z line dia. Ni, janji tak cross contaminate. Store dulu sini kukus, sini proses. Tak boleh. Dia kena satu line. Store, proses, kukus. Dia kena satu line. Nak buat, kalau kan tempat kita kan kadang-kadang tepi rumah lah, tepi rumah kita lah, belakang rumah, tak ada masalah. Yang pastinya kita kena make sure dia ni satu line. Dia tak boleh store, kukus, proses, suntik, tak boleh. Sebabnya kita nak elakkan habuk-habuk yang tak di-sterilize lagi ni, habuk-habuk yang belum lagi dikukus, dia berada di bahagian black area. So lepas kukus pun pintu kukus kita buka menghala ke arah bilik suntik kita. Ataupun paling dekat dengan bilik suntik kita pun okey. Paling dekat dengan bilik suntik kita pun lagi cantik. Sebab buka pintu tu terus masuk dalam bilik suntik benih kita. Bilik suntik ni
kukus. Then ni adalah black area. Kukus ni akhirnya pintu dia menghadap ke bilik suntik, bilik peram dan bilik hasil. Ni adalah satu line yang kita nak buat, nak pastikan supaya beg yang kita kukus tu semuanya masak satu. Dan bila dah buka pintu tu, dia tak contaminate oleh habuk-habuk di sekitar kita. Buka je pintu kukus tu, pintu steamer kita tu, terus masuk dalam bilik suntik. Bilik suntik tu nama lagi bilik. Sebabnya dia tak nak kasih habuk-habuk daripada persekitaran masuk dalam tempat kita nak kukus tu. Sebab kalau bila ada udara yang lain masuk ke tempat kita kukus tu, adalah lagi jangkitan-jangkitan lain. So rugilah kita kukus. So kena faham, this is the line, this is the process, this is the flow. Kalau nak buat rumah, layout rumah pun tak kisah. Kalau tepi-tepi rumah pun okey, tak ada masalah. Abang bukan cerita kata ni tak boleh buat kat tepi-tepi rumah. No, cumanya flow dia. Kalau buat tepi rumah, pastikan satu tempat depan sekali tu adalah tempat habuk. Then datang ke tepi sikit, tempat kita proses, kita proses beg cendawan, kita kukus, dan baru belakang tu tempat kita nak suntik benih, peram dan rumah hasil kat belakang sekali. Itu adalah satu flow yang kita nak. Abang harap kongsian yang Abang ni, Abang cerita ni, sama yang cerita Abang cerita kat kawan kita, Abang Zam dia. Abang Zam ni insyaAllah akan jadi mentor Abang juga. Dia orang bisnes kuat tapi dia nak shift. Dia bukan nak shift, dia nak bagi bisnes dia nak set up bisnes cendawan, nak bagi ke anak dia. Dia dah bisnes existing ni dah bagi ke anak lain, anak sulung dia. Bisnes nombor 2 ni, dia nak buat bisnes cendawan, nak set up bisnes cendawan, dia nak bagi ke anak dia nombor 2 pula. Tu kita Abang Zam kita daripada pokok senar. InsyaAllah next week Abang bagi kepada dia. So, this is the process flow yang you kena tahu untuk pastikan you punya projek boleh sustain lah. Supaya bila kita kukus, kenapa aku dah kukus dah lama dah, beli kukus dengan Cik Wan juga contoh. Ambil kukus daripada Bimbo Trading, steamer ambil daripada Bimbo Trading, tapi tak jalan, rosak juga. Beg cendawan pun ada contamination juga, ada kulat hijau juga. So you kena pasti kena tahu apa itu white area, apa itu black area, apa white area, apa yang kena ada dalam tu. So ni story Abang cerita ni, tak silap Abang belajar je dulu masa kursus cendawan intensif yang daripada Jabatan Pertanian. Dia buat 5 hari. Abang sekarang dah tak ada dah. Dia tak buat dah. Dulu dia ada pernah buat. Direct 2014, 15, 16 tu Abang. Dia buat setiap tahun sekali setahun dia buat intensif. 4 hari 5 hari 4 malam di Paguh, Johor. Ni cerita yang Abang belajar pasal lah. So kursus benda-benda ni juga detail kursus ni juga kita juga ada collaborate dengan ada pengusaha dekat Pahang, ada satu dekat Johor, ada dekat Melaka, ada dekat Selangor, ada dekat Perak, ada dekat Kedah pun ada. So siapa nak join kursus ni, Abang ada collaborate dengan farm-farm ni. Kita tak collaborate semualah, kita pilih mana-mana tempat yang nak berkursus ni, kita pilih mana-mana tempat yang pure nak ajar. Intention ni nak ajar, bukan dia nak jual beg cendawan. Dia kena tahu kursus cendawan ni, bagi siapa yang baru dalam bisnes cendawan, kursus cendawan ni dia ada 2 modus operandi. Satunya dia nak jual beg cendawan dia buat banyak-banyak, dia buat banyak beg, dia nak jual beg cendawan dia. Satu lagi kursus yang kami duk collaborate sekarang, ada 5-6 tempat kita duk collaborate sekarang buat kursusnya, ialah di mana tempat-tempat ni kita pure, genuine, kita nak ajar you guys macam mana tanam cendawan, macam mana nak buat income dengan cendawan. Ni ada 5 tempat, 6 tempat dekat seluruh Malaysia yang kita generate sekarang. So siapa nak berkursus pun boleh. Good sharing boss. Thank you Cik New Zayuluch. Apa nama susah ni? Siapa ni? New Zayuluch. Macam biasa. Siapa nak berkursus nanti boleh tinggalkan komen dekat bawah. Nanti tim Abang akan pick up ambil bantu you guys nak beli kursus kat seluruh Malaysia. Tapi tahun ni rasanya dah tak buat dah. So ada PKPB lagi, ada banyak halangan. InsyaAllah start tahun depan kita akan berkursus balik. Biasanya tempat-tempat yang kita collaborate ni sebulan sekali kita akan berkursus. Every month kita akan cuba bantu seramai mungkin pengusaha-pengusaha baru, orang-orang baru yang nak belajar jana pendapatan dengan cendawan. So sajalah buat ini. Harap benda ni membantu. Kalau rasa ilmu Abang channel ni menarik, tertarik, boom semua. So minta tolong pakai share. Boleh tekan button share kat bawah. Ataupun boleh tag nama kawan-kawan.
supaya dia orang boleh datang, boleh join kita lain kali, boleh tahu dapat ilmu ni. Free je berbagi. Okay, itu saja guys for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.